Baik, terima kasih kepada rakan setugas Muammar dan juga Nur Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria kepada audio yang masih lagi setia bersama rancangan Pagi Pagi, dan kali ini lintas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong. Apa yang kita harapkan agar audio dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya, dan apa juga kegiatan yang audio ingin lakukan pada pagi ini, mulakanlah dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim dan akhiri dengan kalimah Alhamdulillah. Dan apa yang kita harapkan juga kepada audio yang mungkin mempunyai segala tugasan yang ingin disiapkan pada hari ini, kami doakan agar anda dapat laksanakan segala tugasan dengan penuh integriti dan juga dapat dilaksanakan dengan baik, insya-Allah. Baik, saya kongsikan terlebih dahulu audio dengan aktiviti cuti penggal persekolahan, yang mana program cuti sekolah yang dianjurkan oleh Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong diteruskan lagi pada hari ini 7 hari bulan Ogos 2024, yang mana program cuti sekolah ini akan bermula pada jam 9 pagi, iaitu dimulakan dengan sesi baca buku selama 10 minit. Kemudian pada jam 9.10 pagi barulah dimulakannya aktiviti. Pada hari ini, Rabu, aktiviti bagi kanak-kanak iaitu aktiviti teka siapa saya, dan juga bagi aktiviti muda-mudi disusun sini iaitu aktiviti warna-warni kehidupan. Baik, itu aktiviti yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 7 Ogos 2024 daripada adik-adik kita yang dalam musim percutian. Jika tidak mempunyai apa-apa yang dilakukan pada pagi ini, apa kata pergilah ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Tutong bagi mengikuti aktiviti yang dilaksanakan di sana. Baik, itu satu info mengenai dengan aktiviti di perpustakaan, dan untuk seterusnya pula mari kita saksikan bahan visual yang kami sediakan untuk edisinya hari ini. Setiap negara pasti mengharapkan untuk mempunyai rakyat yang mampu menyumbang ke arah kemajuan, kejayaan, keamanan dan kemakmuran bagi membangun negara. Maju atau mundurnya sesebuah negara itu bergantung kepada keupayaan, kesanggupan, kebolehan dan ketokohan para belia yang juga berperanan sebagai agen perubahan dalam mencapai pembangunan negara, lebih-lebih lagi dalam usaha mencapai wawasan negara 2035. Dalam kita ni membuat perubahan ke arah yang lebih bagus itu mestinya kita dilengkapi dengan ilmu yang benar. Di sini maksudnya mestinya para belia ini dibimbing, kemudian diberikan pengetahuan yang sesuai dengan kefahaman agama kita ni. Dengan kalau kita di negara Muhammad SAW, kita ni berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah bermazhabkan Imam Syafi'i. Jadi di sini para belia mestilah diberikan bimbingan yang betul, kerana memerlukan juga bimbingan daripada orang-orang yang lebih berpengalaman dan para pakar-pakar di dalam bidangnya itu. Alhamdulillah, seperti mana sesuai dalam kisah dalam Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, ada sekumpulan yang disebutkan dengan Ashabul Kahfi, para pemuda-pemuda Al-Kahfi. Diorang ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai keimanan. Di sini pentingnya kita ini dalam mengharungi kehidupan ini mestinya ada keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para pemuda-pemuda ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai keimanan. Jadi apabila kita ini mempunyai keimanan, insyaallah apapun yang berlaku, apapun yang dihadapi, pastinya kita ini itu akan menyerahkan semuanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua yang kita ini buat itu adalah bersumberkan ataupun untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Belia merupakan pewaris yang bakal menjadi pemimpin dan memikul tanggungjawab bagi menerajui negara di masa hadapan. Oleh itu, untuk melahirkan belia yang berkualiti dan mampu untuk membangun serta memajukan negara, memerlukan belia yang cemerlang. Kecemerlangan yang dimaksudkan adalah bersifat menyeluruh, sama ada dari aspek duniawi maupun ukrawi, yang akan melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa. Bersempena dengan sambutan Hari Belia Kebangsaan 2024, pakej program Rampai Pagi dari daerah Tutong, saya bawakan pendekatan bersama Muhammad Waiz bin Tajuddin, Imam Masjid Hasan Al-Bolkiah, Pekan Tutong. Dari peringkat sekolah rendah dan sekolah ugama di Kampung Junjungan, beliau terdedah mengikuti beberapa pertandingan seperti syarahan, peraduan mari bercerita, peraduan azan, dikir dan sebagainya.
dan pernah menyandang sebagai johan dalam beberapa pertandingan. Adapun saya sendiri memilih jawatan imam ini sebagai profesi adalah sebenarnya secara langsung untuk kita ni sama-sama mengimarahkan masjid. Disebabkan kalau kita ni lihat ianya berkaitan dengan agama kita ni juga. Jadi dengan mempunyai jawatan ini ataupun dengan jawatan ini dapatlah sama-sama mengembangkan agama Islam. Jadi di sini dalam hadis Rasulullah SAW pun ada disebutkan di antara naungan yang Allah berikan pada hari akhirat adalah salah satunya pemuda yang terikat kepada masjid. Jadi di sini apabila kita ni sentiasa berada di masjid ni, kita ni kadang-kadang kecarian juga. Apabila kita ni dekat masjid tu kecarian. Jadi inilah yang diperlukanlah ataupun yang menjadi galakan untuk memilih profesi ini supaya kita ni tu hati kita ni tu terikat kepada masjid. Dan adapun jawatan ataupun profesi imam ini ianya lebih kepada kemasyarakatan. Jadi bergaul pada masyarakat, dan apabila kita ni berada di masjid, kita ni dapat membuat perkara-perkara ataupun mengajak masyarakat kepada masjid. Ketika menyambung kepada sekolah menengah, saya sendiri ni sebenarnya adalah daripada kita ni latar belakang pelajar sains. Jadi pure science lah. Apabila sudah naik kepada pendidikan yang seterusnya, iaitu di Pusat Ketenangan Katuk, di sinilah saya mengubah pendidikan saya daripada pure science kepada agama, di mana saya memilih Syariah, Usuluddin dan juga History. Ketika mana mengambil ijazah Sarjana Muda Perguruan Agama, saya membuat di KUPSB, kemudian menyambung kepada Master of Education Pendidikan Islam di Universiti Brunei Darussalam, dan pada masa ini sedang membuat Doktor Falsafah Pendidikan Islam di Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Ketika mana di dalam institusi ini juga pernah juga terlibat dalam pertukaran pelajar 2 kali sebenarnya. Sekali ketika mana sekolah menengah dihantar ke Guiyang, China selama 2 minggu. Kemudian ketika mana di Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan dihantar ke Makassar, Indonesia selama 6 bulan mengikuti pendidikan di sana. Jadi adapun pengalaman-pengalaman ini telah menjadikan ataupun membuatkan kami ini lebih terdedahlah kepada interaksi pada masyarakat dan juga kepada kepimpinan. Jadi alhamdulillah ketika mana bekerja ni dapatlah sedikit sebanyak diaplikasikan apa yang telah dihadapi ataupun pengalaman-pengalaman sebelum ini, menjawab beberapa jawatan-jawatan dan juga pertandingan-pertandingan itu insya-Allah. Setiap kejayaan seseorang semestinya berbekalkan doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Bagi Muhammad Waiz bin Tajuddin yang lahir pada tahun 1995 ini, doa daripada ibu bapa dan nenek serta keluarga juga menjadi pendorong kuat sepanjang mengejar cita-citanya. Tidak dinafikan memang sebenarnya keluargalah yang paling banyak mendorong dan banyak membantu sehingga sampai ke hari ini. Terutamanya indung kita ni lah, indung saya sendiri dan juga hanya nini saya. Setiap kali kan keluar kerja kadang didoakannya, mudahan bertuahnya, mudahan kau selamat dan macam-macam lah doanya lah. Jadi doa itulah yang bagi saya satu nikmat ataupun satu rezeki yang besar bagi saya. Jadi saya yakin apa yang saya dapat pada hari ini ataupun apa yang saya alami pada hari ini adalah berkat daripada doa-doa indungan ni, doa dorangan ni lah. Dan saya pun memang memerlukanlah doa-doa indungan ya untuk kita ni, sebabnya kita ni doa indungan ni adalah satu nikmat yang besar yang mana kalau sudah durang dada memang akan tertutuplah satu pintu-pintu yang kita ni pintu-pintu ajaib sebenarnya. Inilah sebenarnya daripada doa-doa indungan ini sebenarnya. Dan juga yang banyak mendorong kejayaan saya adalah rakan-rakan sebaya, para imam-imam di sini dan juga para ahli jemaah, ahli ta'mir, bahkan ketua-ketua kami pun banyak membantulah juga mendorong sehingga kepada saat ini. Alhamdulillah tidak dinafikan peluang dalam kita ni bekerja ataupun menghadapi kehidupan sehari ini memang ada turun naiknya. Kadang-kadang ada kita ni gembira, ada kadang-kadang kita ni bersedih. Jadi untuk menguatkan diri kadang-kadang
mestilah kita ni merenung kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang diri ini pun kadang-kadang rasa ngalih juga, tapi mengingat ataupun terkenang kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, tidaklah Allah membebankan seseorang itu melainkan dengan kesanggupannya. Jadi ayat ini kadang-kadang dibaca terbalik-balik supaya mengingatkan kepada diri yang Allah Subhanahu Wa Taala memang membagi kita ni itu menurut kesanggupan kita ni. Berarti sanggup tak kita ni itulah. Jadi Allah pilih kita ni sebab kita ni sanggup. Jadi ini kadang-kadang menjadikan penguat diri, motivasi diri. Dan juga kadang-kadang kita ini pun ketika mana kita ni sedih ataupun gelisah, kadang-kadang kengalihan juga, ada pelang kurang juga kita ni kadang mengeluh juga kadang. Teringat kisah Nabi Yaqub alaihissalam ketika mana kehilangan anaknya, di mana ia menyerahkan segala kesedihannya, seperti mana disebutkan dalam Al-Quran, innama ashku basi wa huzni ila Allah, aku serahkan segala kesedihanku, kegelisahanku ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika mana kita ni down ke, kita ni kurang motivasi kadang-kadang, jadi kita ni serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui. So waktu kadang saya ni pun kadang-kadang ada teringat kata-kata ini, katanya kalau kita ni jatuh, katanya bangunlah dengan penuh bergaya. Jadi hasrat diri sendiri dan juga generasi penerus hidup ini, buatlah yang terbaik seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Al-Quran dalam surah Al-Mulk. Sesungguhnya hidup dan mati kita ini untuk melihat siapakah yang lebih baik amalannya. Jadi kita ni membuat apapun yang kita ni buat di dunia ni, buatlah yang terbaik. Dan ini cuma disuruh hidup saja di dunia ni, tapi hidup kita ni hidup dengan mengikut acuan yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Janganlah sampai ada kita ni ataupun dada kita ni tu macam tidak berarti. Jadi kita ni adakah dada macam dada papa. Jadi jangan sampai macam itu. Kita ni hiduplah sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila kita ni ada Allah Taala, berarti kita ni orang yang kaya. Orang yang kaya sebab apa? Sebab kita ni ada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya. Kalau kita ni mengambil dunia, maka dunia pasti akan hina. Tapi kalau kita ni mengambil Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi, insya-Allah. Golongan belia perlu diasuh, dididik dan diberikan bimbingan yang betul dan sempurna sehingga mereka menjadi golongan yang beriman, berilmu, beramal dan mempunyai akhlak mulia berpandukan ajaran Islam. Justru, bimbingan ini akan mengukuhkan jati diri ke arah menjadikan mereka belia bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara. Selamat menyambut Hari Belia Kebangsaan ke-19. Selamat menyambut Hari Belia Kebangsaan ke-19. Belia siaga masa depan.